Mahathir. Ya ke Anwar takut dengan Mahathir? Okey je. Anwar jadi Perdana Menteri sekarang. Mahathir siapa? Kan? Tak pelik. Apa yang Anwar takut Mahathir? Mahathir yang takut Anwar sekarang ni. Dan kita akan cerita topik tu. Kenapa Mahathir takut kepada Anwar? Apa alasan dia sampai dia terpaksa keluar kenyataan-kenyataan yang pelik-pelik. Kan? Kenyataan pelik-pelik. Alright. Saya Google. Saya cari dulu kenyataan beliau. Okey. Bagi budak muda. Terima kasih. Cuci mata baru ke tu? Tak pernah lah saya tengok cuci mata tu. Okey. Takut dengar orang Melayu. Alright, kita akan cerita betul. Okey, malam ni kita akan cerita beberapa perkara. Kenapa Mahathir takut pada Anwar Ibrahim? Itu kita akan cerita kemudian. Betul ke kerajaan akan tumbang lagi? Ini ada juga desa-desa 2-3 orang kan. Adalah satu video tu dia kata kerajaan PH akan tumbang kerana GPS akan melantik seorang ahli parlimen Sibu sebagai Perdana Menteri. Saya kata, dia ni bercakap ni dia tahu fakta ke tidak? Ahli parlimen Sibu tu DAP Cina. Gagak lah kan. So konspirasi dia orang ni kadang-kadang ke laut juga. Malaysia sah tidak iktiraf ISET. Ini kita akan cerita. Batalkan pengecualian cukai buhari. Muhyiddin Yassin terduduk. So kita akan jawab juga Haji Hadi berkenaan PKR lawan Al-Quran. Yang itu kita akan jawab. Tapi sebelum itu, saya nak bawa kita terlebih dahulu kita bawa cerita tentang ISET ni lah. Mana ISET tadi? Okey. Pertama sekali, ini modal yang dimainkan sebelum inilah, terutama oleh UMNO dan juga Perikatan Nasional lah tentang ISET ni kan. Terutama UMNO sebelum ni lah saya cerita, tapi sekarang ni dah kurang dah cerita ni kan. Terus sekarang ini cerita berkenaan dengan ISET ni telah pun dijawab sendiri oleh pakar PBB, yang mana keengganan Malaysia rektifikasi ISET mengecewakan. Meaning to say, daripada tahun 2018 di zaman Pakatan Harapan tidak pernah ISET ini direktifikasi pun. Ini semua permainan dan naratif yang dimainkan oleh lawan pada ketika itu. Lawan yang mainkan naratif tersebut. So kalau kita baca berita hari ini kan, dia kata bahawa keengganan Malaysia rektifikasi ISET mengecewakan pakar PBB. Keengganan kerajaan Malaysia untuk merektifikasikan konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum adalah mengecewakan. Pelapor khas Posuh Jaya Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Ashwini KP. Menurutnya ISET adalah konvensyen progresif memberi ruang kepada negara ini untuk mengedarkan perbincangan mengenai isu-isu melibatkan diskriminasi kaum. Secara peribadi, saya merasakan bahawa mengesahkan ISET akan menjadi satu inisiatif progresif boleh dilakukan oleh kerajaan Malaysia, katanya. Dia berkata walaupun terdapat batasan mengenai cara negara terlibat dengan konvensyen yang mereka sahkan itu, namun ia adalah asas yang boleh diterima oleh semua negara untuk menangani diskriminasi kaum. Malaysia adalah satu daripada 2 negara majoriti Islam di dunia yang belum meratifikasikan ISET. Satu lagi ialah Brunei. Pada 23 November 2018, Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan memutuskan untuk meratifikasikan ISET. Okay. So ini diikuti oleh perhimpunan pada 8 Disember yang dihadiri oleh kira-kira 80,000 orang. Jadi saya tak faham perhimpunan 80,000 oleh PAS tu dan juga oleh UMNO pada ketika itu untuk tujuan apa? Sebab Kerajaan Pakatan Harapan tak pernah rektifikasi ISET pun. Dan ini membawa saya kepada poin yang dibawa oleh Mahathir berkenaan dengan kaum. Kita bercerita tentang permasalahan kaum. Mahathir menyentuh, dia ada buat satu press conference. Yang pertama sekali kita kena faham bahawa Perikatan Nasional telah menolak permohonan pejuang. Ini bukan Mahathir tapi Mukhriz untuk menyertai Perikatan Nasional. Dan sebagaimana yang saya kata sebelum ini, memang akan kena reject punya. Saya dah cakap 2 kali live saya, dua kali saya kata PN akan tolak atau reject aplikasi atau application daripada pejuang untuk menyertai Perikatan Nasional. You see? Told you, saya dah cakap dah. Kenapa macam tu is? Saya kata, kenapa? Apa kelebihan yang pejuang boleh bagi kepada PN untuk mereka dapat advantage dalam memenangi negeri Kedah? Tak ada. Dia tak ada added value dekat situ. Even Mukhriz bertanding di Jerlun pun hilang deposit. Jadi kalau Mukhriz yang bertanding di Jerlun, yang pernah menang sebelum ini, pernah jadi Menteri Besar Kedah, pernah memegang jawatan ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri, boleh kalah dengan hilang deposit. Jadi apa kelebihan PN nak pergi ambil pejuang dalam menyertai PN?
Itu persoalan yang Perikatan Nasional akan tanya. Sama juga bila GTA Gerakan Tanah Air ni nak menyertai juga Perikatan Nasional. They will ask the same question. Okey, kalau kamu nak sertai atas kapasiti apa? Atas dasar apa? Kenapa? Even kalau kamu masuk sekalipun, kamu nak pegang jawatan apa? Mahathir ni dia tak akan nak pegang jawatan kurang daripada presiden. Sebab itu bila dia masuk bersatu sewaktu Muhyiddin Yassin dah jadi presiden, dia jadi penasihat. Penasihat ni atas daripada presiden. Malah kata-kata penasihat ke pengurusi ke whatever, bukan penasihat, pengurusi lebih tinggi daripada presiden pula. Tak pernah dalam orang kata apa, dalam sejarah parti politik yang saya tahulah, tiba-tiba pengurusi dia, chairman dia lebih tinggi daripada presiden. Itu yang agak menarik lah untuk kita nak lihat lah. Kan? Ada orang ajak aku ni ke? Terima kasih. Dia ajak nak fikir lah pula ke? Okey. So poinnya adalah kita kena faham satu perkara. Kita kena faham bahawa Perikatan Nasional tidak akan terima pejuang ataupun GTA menyertai mereka. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai kekuatan mereka sendiri. Bagi mereka lah. Mereka rasa mereka ada kekuatan dia sendiri. Mereka merasa mereka boleh pergi tanpa kedua-dua parti ni. Parti ini tidak ada added value kepada mereka. Now, persoalan dia, siapa rugi? PN tak rugi. To be honest, PN tak rugi, tuan-tuan. Yang rugi adalah perjuang, yang rugi adalah GTA. Isu dia macam ni. Saya dah cakap banyak kali. Pengkhianat akan dikhianati. Kita tengok macam mana pengkhianatan yang dilakukan sewaktu zaman Pakatan Harapan jatuh dahulu. Saya pernah cakap dengan Mukhris, saya pernah interview beliau, Datuk Seri Mukhris Mahathir, saya pernah interview beliau dalam live macam ni. Kita pernah berinterview. Saya kata, jangan sekali-kali Mukhris letak jawatan sebagai Menteri Besar Kedah. Kalau tak, kerajaan Kedah akan tumbang. So esoknya dia letak jawatan. Saya dah kata jangan. The only way kalau dia nak betul-betul adalah dia kena survive undi percaya. At least kalau dia survive undi percaya sekalipun, dia boleh menang, dia boleh survive dengan cara yang orang kata bukannya dia yang meletak jawatan, tetapi dia dijatuhkan. Daripada situ, at least dia masih ada pride, dia masih ada kebanggaan. Kemudian, bila dia dijatuhkan, dia tak immediately support Pakatan Harapan. Bagi mereka, dia tak nak support Pakatan Harapan sebab egonya masih tinggi. Bukan pada Mukhris, tapi pada Mahathir. Kerana ada DAP. Kerana ada DAP dekat situ, dia tak nak. So, dia nak tubuhkan parti dia sendiri, merasakan dia ada kekuatan. Sebab itu tuan-tuan, saya selalu kata, jangan hanya kerana engkau terkenal, bukanlah bermakna anda ada kekuatan. Ramai view aku tengok aku punya view sekarang ni 1.2k, dekat dalam YouTube, Facebook pun dalam 10,000, 15,000, 11,000, 10,000. Ramai orang support aku. Tak. Kadang-kadang orang suka tengok je. Majoriti orang adalah penonton. Mereka suka melihat drama yang berlaku. Di dalam mana-mana. Drama dalam dunia politik ke, drama Samsul dengan bini dia ke, drama Diana Daniel dengan Farid Kamil ke. Mereka suka melihat drama. Tetapi mereka tidak suka participate dalam drama tersebut. Kita kena faham ni. Dia suka tengok drama, dia suka komen. Tapi nak participate, bukan semua akan nak terlibat ataupun nak participate dalam drama tersebut, which is okay, tak ada masalah, tak ada isu pun. Maksudnya dekat situ, hanya kerana ada nama orang kenal, tidak bermakna kalau anda buat parti, orang akan join dan menyertai parti tersebut. Saya kata majoriti orang dah buat keputusan dia nak sokong siapa. Majoriti mereka sudah ada keputusan dia nak sokong siapa. Cuma ada sebilangan tu nanti dia akan ada tilt ke arah mana. Setelah datang pilihan raya, masa tu nanti baru dia akan fikir. Majoriti pengundi, majoriti yang ada dalam parti sudah pun menentukan mereka nak sokong siapa. Tetapi majoriti yang tidak mengikut parti, yang tu nanti pada dekat pilihan raya baru dia akan tilt ke arah mana. Itu yang paling penting. Dan mereka akan decide berdasarkan siapa yang bagi penerangan, siapa yang bagi naratif, siapa yang boleh influence pemikiran mereka. Majoriti pengundi kita ni it's macam mana dia kata? Boleh dipengaruhi. Itu bukan isu dia. Kan? Tak ada. Saya tak boleh dipengaruhi. Tak ada. Dia tak ada istilah saya tak boleh dipengaruhi. Ujungnya anda akan dipengaruhi ke sini atau ke sana. Itu saja. Either way anda akan dipengaruhi, kecuali anda macam budak-budak ke ataupun OKU ke, OKU akal kan. Lain daripada itu, kalau anda ada akal yang sihat, anda boleh dipengaruhi. Balik kepada cerita kita tadi. Bila kita bercakap tentang ICERT, perhimpunan itu sendiri diadakan oleh Mahathir. Bercakap lagi tentang Melayu.
Tun M dakwa kerajaan perpaduan takut dengan orang Melayu. Ini sama dengan Hadi Awang jugalah. Kejap lagi saya bawa cerita Hadi Awang pula. Kan lain orang cerita, lain yang dia faham. Dia kata apa? Program proklamasi orang Melayu digerakkan Jawatankuasa Proklamasi Orang Melayu. Ini Mac 19. Bukan agenda mana-mana parti politik. Sebaliknya hanya untuk menyatikan orang Melayu yang semakin berpecah pada masa ini. Pengerusi Jawatankuasa Dato' Marzuki Yahya berkata program itu diadakan untuk memberi kesedaran kepada orang Melayu mengenai situasi politik Malaysia negara ini. Kami tidak mewakili mana-mana parti politik. Sebaliknya gerakan ini hanya menyatukan orang Melayu yang kini semakin berpecah akibat politik negara, katanya dalam sidang Jawatankuasa Proklamasi Orang Melayu di sini hari ini. Now, apa yang berlaku? Mahathir hari itu nak buat proklamasi orang Melayu. Sama juga dia pernah buat pada zaman Pakatan Harapan. Pada masa itu dia buat Perhimpunan Maruah Melayu. Zaman dia jadi Perdana Menteri di dalam kerajaan Pakatan Harapan, tetapi dia buat perhimpunan tersebut bersama dengan UMNO dan juga PAS pada waktu itu. Kan jadi satu benda yang pelik. Kau kerajaan bersama dengan kita, tetapi kau buat satu perhimpunan Melayu atas alasan yang sama macam tadi. Atas alasan yang sama. Alasan dia apa? Orang Melayu lemah, orang Melayu berpecah. Orang Melayu tak lemah, tuan-tuan. Sekarang ini orang Melayu berada dalam kedudukan yang sangat kukuh dan sangat kuat daripada segi politik dah, di bawah pentadbiran PMX. Kita sekarang ini tidak pernah berada dalam kedudukan majoriti Melayu ni berada dalam kedudukan bersatu padu kecuali di bawah PMX ini. Kenapa saya berani kata demikian? Kita penyokong PN tak ada pun, penyokong GTA. Saya kata tadi, dalam kalangan ahli politik yang cenderung kepada politik ni tak sampai 20%. Tak kira, campurlah semua. Fanatik PAS, fanatik PN bersatu, fanatik PKR, fanatik Amanah, fanatik UMNO, fanatik Pejuang, fanatik GTA, fanatik DAP, fanatik Putra, campurlah semua. Semua ni berdasarkan 30 juta populasi rakyat Malaysia, tak sampai 20% pun. Mungkin 10% pun tak sampai. Namun begitu, majoriti yang tak ikut parti politik inilah sebenarnya yang menentukan hala tuju negara. Dan mereka ini selesa berada di bawah kerajaan PMX. Buktinya kajian yang dibuat oleh Merdeka Center, saya dah bentangkan hari itu, lebih hampir 70% rakyat terutama yang berbangsa Melayu tidak ada masalah dengan kerajaan dan pentadbiran Perdana Menteri yang ke-10 ini. Tidak ada masalah. Tapi aku ada masalah. Maksudnya engkau bukan daripada 70% itu. Engkau hanyalah satu daripada golongan 30% yang minoriti. Tapi majoriti kalau kita tanya, maksudnya berdasarkan survey yang dilakukan oleh Merdeka Center tersebut, majoriti rakyat berpuas hati dengan antara lain pentadbiran kerajaan. Yang kedua, hala tuju negara. Yang ketiga, keputusan PRU yang lepas. Semua dalam lingkungan 69 ke 70% berpuas hati. So, apa lagi persoalan tentang Melayu ni lemah? Tak, itu saya kata. Ini adalah permainan politik untuk nak menunggang bangsa. Mahathir ni dia tunggang bangsa, dia tak tunggang agama. PAS tunggang agama. So, bila dalam convention khas PKR pada tempoh hari, Saifuddin Nasution bercakap tentang PAS menunggang agama, tiba-tiba keluarlah Hadi mengeluarkan satu artikel. Dia buat satu catatan tajuk PKR lawan Al-Quran. Okey. Itu saya kata tadi, Hadi ni dia macam Mahathir juga. Lain orang cakap, lain yang dia faham, ataupun dia memang sengaja nak manipulate lah. Tapi kita baca. Ini daripada Harakah Daily, tuan-tuan. Ini bukan saya ambil daripada orang lain cakap. Ini Harakah Daily sebut. Di dalam Minda Presiden. Ditulis oleh Abdul Hadi Awang. Jadi tak ada istilah fitnah. PKR lawan Al-Quran. Ahli-ahli parti keadilan PKR sepatutnya bersikap menyerang terhadap kenyataan ahli politik yang berkeras untuk mempolitikkan agama. Demikian kata salah seorang pemimpin parti itu dalam ucapan penggulungan di Kongres Nasional khas malam. Saya ulang. Ahli-ahli PKR sepatutnya bersikap menyerang terhadap kenyataan ahli politik yang berkeras untuk mempolitikkan agama. Okey, mempolitikkan agama. Okey. Kemudian Hadi kata, kenapa kenyataan kita kena serang ahli politik yang berkeras untuk mempolitikkan agama? Kenapa dia kata? Kenapa perkara ini adalah melawan Al-Quran? Dia kata hal ini jelas menunjukkan kejahilan dan sifat buta Al-Quran yang lebih parah daripada sifat buta huruf. Ini hadis sebut. Al-Quran menegaskan firman Allah kepada para malaikat ketika hendak menciptakan manusia
Nabi Adam alaihissalam daripada zuriat dilahirkan seluruh firman-Nya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. So dia guna perkataan khalifah nak menunjukkan itulah politik. Kemudian dia petik lagi satu ayat Quran, menegakkan ad-din dan politik, mentadbir urusan dunia dengan Islam, iaitu siasah, dalam buku Al-Mawardi, Al-Hakam Al-Sultaniyah. Saya pernah baca buku ni. Di samping itu melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dengan melakukan ibadah. Allah juga mewajibkan kepada seluruh hamba-Nya agar berpolitik. Okey, oleh itu Allah juga melantik para rasul supaya berdakwah tidak terpisah daripada urusan politik. Kemudian dibawa Al-Quran, surah Al-Maidah, lepas tu tentang surah Al-An'am, surah An-Naml, kemudian surah hadis kaum Bani Israel, para anbiya menjadi pemimpin siasah mentadbir urusan politik, riwayat Bukhari dan sebagainya, Muslim, An-Nisa. Saya dibaca. Tuan-tuan, dalil-dalil yang dibawa tadi itu saya tidak ada isu. Saya tidak ada masalah dengan dalil-dalil tersebut. Saya tidak ada pertikaian pun dengan dalil-dalil tersebut. Isunya adalah apabila dia hanya melihat dua perkara. Pertama, dia hanya melihat Islam itu daripada satu juzuk. Dia melihat Islam itu daripada satu juzuk, seolah-olah itulah Islam. Hanya itulah Islam. Dia umpama ada cerita lah, orang buta tak pernah tengok gajah, tak pernah lihat, mengetahui tentang gajah. 3 orang buta tak pernah tengok gajah ni, tiba-tiba dibawa ke zoo. Kemudian mereka nak tengok gajah, masing-masing tak boleh nampak. Seorang pegang belalai, seorang pegang kaki, seorang pegang ekor. Lepas tu bila ditanya, macam manakah rupa gajah pada gambaran kamu? Kemudian yang seorang kata, gajah pada pandangan saya dia ni bukan belalai, dia pegang dia punya tas tu, dia punya gading. Oh, gajah ni pada pandangan saya dia panjang, okey, kurus-kurus, dia keras, itu gajah. Kemudian seorang kata, taklah, gajah ni dia gemuk. Dan bila aku peluk-peluk dia bulu-bulu sikit, lemak-lemak sikit. Kemudian gajah gemuk. Apa yang nombor 3 kata? Gajah tu sebenarnya panjang, dia macam tali. Lepas tu kat ujung dia ada bucu-bucu ekor sikit. So, adakah mereka salah? Mereka tak salah. Tetapi problemnya didefinisikan gajah itu berdasarkan kepada satu definisi yang sempit. Berdasarkan kepada apa yang mereka lihat pada waktu itu. Itu yang pertama, definisi sempit. Yang kedua, masalah hadis ni, orang cakap lain, dia faham lain. Sama macam Adir tadi. Orang cakap lain, dia faham lain. Kenapa cakap lain, faham lain is? Okey. Kita bercakap soal menyerang orang yang menunggang agama, mempolitikkan agama. Tuan-tuan, politik ini boleh diagamakan. Maksudnya politik kita kena buat supaya mengikut acuan agama. Apa acuan agama? Mana yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' dan qiyas, kita tolak. Mana yang mengikut, kita terima. Mana dalil yang qat'i kata benda tu sebagai haram, kita tolak.